Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bersambung tajuk reka bentuk dan teknologi subjek RBT tahun 5 KSSI Semakan. Okey, kita akan masuk unit 3 iaitu reka bentuk pengaturcaraan. Okey, kita akan lihat pada 6.3.2 menguraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Jadi kita lihat kepada standard pembelajaran okey 6.3.2 menguraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir aktiviti murid dapat yang pertama mengetahui secara jelas contoh situasi untuk menggunakan struktur kawalan pilihan dan ulangan. Jadi pada minggu lepas kita sudah belajar berkaitan dengan struktur kawalan pilihan dan juga ulangan. Okay. Jadi hari ini kita akan lihat contoh-contoh situasi yang sesuai untuk digunakan sama ada untuk struktur kawalan pilihan ataupun kawalan ulangan. Okay, kita lihat pada situasi yang pertama. Jadi situasi yang pertama struktur kawalan pilihan. Lihat situasi dia, Jonis mengajar Alia proses untuk meminjam buku. Alia perlu masuk melalui pintu hadapan perpustakaan dan mencari buku yang dikehendaki. Apabila telah menjumpai buku tersebut, Alia perlu membawa buku berkenaan ke kaunter untuk dipinjam sebelum keluar dari perpustakaan. Jadi ini adalah situasi yang telah diberi. Jadi apabila kita membaca situasi ini, jadi kita perlu mengenal pasti struktur kawalan pilihan ataupun ulangan yang perlu kita gunakan. Okey, itu benda yang pertama yang perlu kita kenal pasti. Okey, selepas kita membaca situasi tersebut, jadi perkara pertama yang perlu kita laksanakan iaitu kita perlu membuat algoritma. Algoritma ini adalah langkah-langkah untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, tetapi algoritma ini perlulah jelas, okey, perlulah jelas dan juga mudah dipahami. Okey, itu adalah algoritma. Awak sudah belajar pada tahun 4 sewaktu awak masuk tajuk berkaitan dengan algoritma, sudoku dan juga carta adil. Jadi ini adalah algoritma berdasarkan situasi yang telah saya bacakan tadi. Jadi yang pertama, masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Okey, cari buku dengan berpadukan kategori, bawa buku ke kaunter pinjaman. Yang keempat, serahkan buku dan kad perpustakaan di kaunter. Yang kelima, semak tarikh pengulangan dan akhir sekali keluar dari perpustakaan bersama buku yang dipinjam. Jadi ini adalah algoritma yang telah kita buat berdasarkan situasi yang telah kita baca tadi. Okey. Okey, selesai kita membuat algoritma, barulah kita pergi kepada pseudocode. Okey. Di pseudocode ini saya tak nak jelaskan terlalu panjang kerana pada tajuk yang akan datang nanti kita akan lebih mendalami berkaitan dengan pseudocode dan juga carta adil. Okey. Jadi untuk pseudocode, okey, benda yang paling asal sekali, okey, mestilah mempunyai perkataan mula dan juga tamat. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap permulaan ayat mestilah digunakan kata kerja. Kita lihat pseudocode struktur kawalan pilihan ini. Pertama sekali, mula masuk ke dalam perpustakaan, cari buku yang dikehendaki. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Tamat jika kita jumpa, jadi kita keluar dari perpustakaan. Tamat. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada perkataan tamat jika, okey, memandangkan ini adalah struktur kawalan pilihan, kita ada dua pilihan. Sama ada jumpa buku tersebut ataupun tidak dijumpai buku tersebut. Jadi jika kita tamat
Jika tidak buku tersebut tidak dijumpai, maka kita keluar terus arahannya ke bawah, keluar dari perpustakaan. Okey, tamat jika buku tersebut dijumpai, keluar dari okey, tamat jika buku tersebut dijumpai, okey, dia akan pergi, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Jadi struktur kod ini jelas menunjukkan bahawa ini adalah struktur kawalan pilihan, yang perlu kita gunakan. Okey. Jadi pada tajuk minggu lepas, okey, saya ada terangkan, okey, struktur kawalan pilihan jika. Okey, untuk struktur kawalan ulangan adalah selagi. Okey, selagi. Jadi jika inilah penulisan struktur yang perlu kita buat apabila kita menggunakan struktur kawalan pilihan. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, mula masuk ke dalam perpustakaan, cari buku yang dikehendaki. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Okey, buku tersebut dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Tamat jika buku tersebut tidak dijumpai, keluar dari perpustakaan, dan akhir sekali adalah tamat. Okey, ini adalah struktur kawalan pilihan. Jika kita lihat kepada carta alil, okey, ini adalah carta alil yang telah saya buat. Jadi ini adalah carta alil, mula masuk ke perpustakaan, cari buku, okey, jumpa buku yang dikehendaki, dia pinjam buku di kaunter pinjaman. Sekiranya buku tersebut tidak dijumpai, okey, tidak dijumpai, jadi kita terus keluar dari perpustakaan. Jadi ini adalah apa yang saya nak fokus kepada awak adalah ini adalah contoh struktur kawalan pilihan. Okey, pilihan dia sama ada ya kita jumpa ataupun tidak, kita tidak jumpa. Jadi arahan seterusnya kita keluar dari perpustakaan. Okey, ini adalah contoh carta alil. Jadi kita lihat kepada situasi yang kedua, struktur kawalan ulangan. Okey, kita lihat pada situasi yang kedua, Jonis dan rakannya mempunyai latihan sukan di padang sekolah. Mereka perlu beratur di trek larian. Cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. Okey, situasi dia tersebut, kita kena faham dulu situasi yang diberikan. Okey, cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. Jadi, okey, untuk algoritma situasi kedua, okey, lebih ringkas. Okey, Johnny dan rakannya mempunyai latihan sukan, mereka beratur di trek larian, cikgu mengarahkan mereka berlari 3 pusingan. Jadi, apabila kita memahami situasi yang telah diberikan, okey, jadi kita perlu menilai sama ada struktur kawalan manakah yang sesuai untuk kita gunakan, sama ada ulangan ataupun pilihan. Jadi berdasarkan situasi yang telah diberikan, jadi struktur kawalan ulangan adalah yang paling sesuai. Sebab dia akan berulang-ulang, sebab kita perlu melengkapkan 3 pusingan, Johnny perlu melengkapkan 3 pusingan untuk memanaskan badan. Jadi sudut kod dia mula dia beratur di trek larian, berlari perlahan mengelilingi trek. Selagi belum cukup 3 pusingan, teruskan larian. Okey, tamat selagi. Okey, jadi selagi belum cukup 3 pusingan, diteruskan larian. Okey, dan diakhiri dengan tamat. Kita lihat kepada carta alil. Okey, inilah carta alil yang telah saya buat. Jadi kalau kita lihat di sini, carta alilnya hampir sama dengan struktur kawalan pilihan tadi ya. Tapi bila kita lihat carta alil, mula beratur di trek, berlari perlahan mengelilingi trek. Okey, di bawah ni ini adalah simbol pilihan. Okey, cukup 3 pusingan. Sekiranya cukup, ya, sudah cukup, jadi tamat. Okey, sekiranya belum cukup, okey, cukup 3 pusingan, tidak. Jadi teruskan larian dan proses dia akan berulang.
Okay, berulang sehinggalah cukup 3 pusingan. Sekiranya sudah cukup, jadi tamat. Jadi berakhirlah arahan tersebut. Okay? Sebab tu kalau kita lihat kepada definisi ya, struktur kawalan ulangan, dia adalah mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga isyarat tersebut dipenuhi. Jadi arahan tersebut sentiasa berulang sehinggalah isyarat tersebut dipenuhi, cukup 3 pusingan, barulah struktur kawalan tersebut lengkap. Okay? Itu adalah contoh. Ini adalah contoh tata alih untuk struktur kawalan ulangan. Okay? Okay, jadi kesimpulannya di sini, okay, ini saya masukkan definisi supaya kita boleh refresh balik. Okay, struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai 2 atau lebih set tindakan. Okay. Yang kedua, struktur kawalan ulangan mempunyai satu tindakan yang sentiasa berulang sehingga isyarat tersebut dipenuhi. Dan akhir sekali, anda perlu memahami algoritma sesuatu situasi terlebih dahulu sebelum membuat sudoku dan juga carta alih. Jadi sebelum kita membuat keputusan sama ada kita hendak menggunakan struktur kawalan ulangan ataupun pilihan, okay, kita perlu memahami secara jelas situasi ataupun contoh yang diberikan supaya kita tidak tersilap pilih. Okay? Jadi kita perlu memahami tersebut, memahami situasi yang diberikan, kita faham apa yang berlaku, apa yang diminta, kemudian barulah kita boleh membuat keputusan sama ada kita hendak menggunakan struktur kawalan pilihan ataupun struktur kawalan ulangan. Okay? Jadi sekian itu saja PDP kita pada hari ini. Jadi sekiranya ada yang awak tidak faham dan tidak jelas, awak boleh masukkan di ruang komen. Sekian itu saja. Terima kasih. Jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.